Hari ni kita akan belajar tentang pilih atur dan gabungan. Pilih atur gabungan. So dia kata kat sini kalau kita ada contohlah kita ada menu A, roti canai, roti naan, roti jala. Menu B, kuah kari, kuah dal. Ini adalah contoh sampel kan, cara memilih set. So ini awak dah belajar dalam matematik sebenarnya. So cuma kita nak ulang balik. So kita belajar yang pertama adalah petua pendarapan. So kalau awak ada 3 menu dan awak ada menu A, ada menu B. So untuk dapatkan dia punya cara memilih set, 3 didarabkan dengan 2. So 3 darab 2 dapatlah jawapan 6 cara memilih set tu. So mungkin roti canai ni dengan kuah kari, roti canai dengan kuah dal. So di total up semua dia jadi 6 cara memilih set. Tapi kalau macam sikit bolehlah kita listing macam ni kan. Kalau dah terlampau banyak dia susahlah nak listing. So kita darabkan sahajalah. Contoh ada tawaran dengan 4 jenis minuman. So kita akan darablah 3 jenis roti, darab 2 jenis kuah, darab dengan 4 jenis minuman. Dapatlah 24 cara memilih set. Itu adalah petua pendarapan. Jelas petua pendarapan? Yes. So formula dia adalah M darab N. Kalau ada lagi lain, darab lagi dengan O. Macam tu. So kita tengok contoh satu. Dia kata tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu. Okey, sebiji dadu bukan satu tau. Sebiji dadu dia ada 6 muka. So dia adalah 6 lah. 6 darab. Dia kata dan sekeping duit siling. Duit siling pun bukan satu. Duit siling ada 2 muka. So dia darab dengan 2. So dapatlah jawapan 12. Jelas tak? Jelas. Okey, B pula dia kata cari bilangan cara seseorang boleh meneka 4 kod digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit tak dibenarkan. So kalau tak ada pengulangan digit bermakna semua nombor boleh digunakan balik. Jadi sebab tu dia akan jadi kita ada 4 lah ruang untuk kita pilih kod digit kan. So 10 darab 10 darab 10 darab 10 sebab semua boleh digunakan. Dia tak jadilah 4 darab 10. So dia ada 4 digit darab dengan 10 nombor. Tak. Sebab dia kata tak ada pengulangan dibenarkan, jadi setiap ruang tu dia boleh ada nombor yang sama. Tu yang 10 darab 10 darab 10 darab 10. Jelas tak? Tapi kalau dia kata tanpa pengulangan digit, petua pendarapan awak 4 darab 10 je lah. Cikgu. Ha? Kenapa jika ni darab dengan 10? Sebab ada 4 digit, 10 nombor. Oh, jadi beritahu je kan? Jadi beritahu ke? 10 Tak dengar. Kalau didarab dengan contoh darab dengan 5 je tapi Tak boleh. Okey, awak tak tahu mana datang 10 ni Sebab 0 sampai 9. Oh. Faham? Kan ada 10 nombor tu. 0 sehingga 9 kan ada 10 nombor. Okay. Jelas tak? Jelas. Kalau tak ada pengulangan 4 darab 10. Tapi kalau dia dengan pengulangan dia ada 4 tempat kan. So darab 10, 10, 10 darab 10 lagi. Okay. Boleh? Boleh. Okey, contohlah satu lagi cikgu bagi contoh. Dia kata terdapat 3 pilihan warna bagi sehelai kemeja dan 5 pilihan warna bagi sehelai seluar. Tentukan bilangan cara padanan kemeja dan seluar itu. So 3 darab 5 lah jawapan dia, 15. Boleh Boleh. Okey, itu petua pendarapan. Okey, kita buat yang ni pula. Menentukan bilangan pilih atur. So dia ada 2 kaedah untuk menentukan bilangan pilih atur. Okey, soalan dia kata perkataan tuah ni kita kena susun ikut susunan yang berbeza. So ini yang kita kata
pilih dan atur. Maksudnya awak kena pilih 4 huruf ni dan awak kena buat susunan dia. Atur kan, atur tu maksud dia susun. So pilih 4 huruf ni dan awak susun nombor tu. Okay, so kaedah yang pertama awak kena senaraikan semua lah. Contoh maksud senaraikan semua kaedah satu ni dia mula dengan tuah. Lepas tu sini. Lepas tu yang ni dia ada yang kaedah pertama awak kena buat macam ni lah. Yang kena susun satu-satu. Lepas tu awak kira berapa yang ada. Kaedah kedua, kita ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Sebab dia nak tuah ni ada 4 kan perkataan. So kita letak ruang ada 1, 2, 3, 4. So dekat tangan kita sekarang ada TUAH. So kita ada 4 pilihan dekat tangan kita sekarang. Jelas tak? Ada T, U, A dan H. So ada 4 cara untuk kita letak salah satu. Lepas tu kalau dah letak 1 tinggal 3, dah letak 1 tinggal 2, dah letak 1 tinggal 1. So dapatlah 4 darab 3 darab 2 darab 1. 4 darab 3 darab 2 darab 1. So nilainya adalah sama dengan 4 faktorial. Jelas tak? Jelas. Kita dah belajar faktorial kan sebelum ni? Ingat tak faktorial ni? Cikgu ada terang masa dekat binomial tu. So kalau awak ada objek yang berbeza, so awak nak susun objek berbeza tu, kita akan guna faktorial. Kalau tak nak guna faktorial pun awak boleh buat macam ni lah. Contohlah awak ada 5 bola. Kita nak susun dekat 5 bakul. So 1, 2, 3, 4, 5. So ini ada bakul kita. So dekat tangan kita ada 5 bola sekarang. So kita letak satu kat sini. Kita ada 5 pilihan, letak satu, dah letak satu, dah tinggal 4. Letak satu tinggal 3, letak satu tinggal 2, letak satu tinggal 1. So jawapannya adalah 5 faktorial. Tekanlah kalkulator 5 faktorial berapa? Ataupun awak boleh tekan je 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. So adalah faktorial kat sini. Nampak kan faktorial? Mana faktorial? Ni faktorial. 120 lah. Jelas tak? Ataupun awak boleh tekan 4P4. Ini boleh tekan 5P5. Dari 5 pilih 5. Kita ada 5 bola, pilih 5 nak susun. Dari 4 perkataan, kita pilih 4 untuk disusun. Sesama je maksudnya 4 shift P, kat sini ada P. P4 sama juga nilainya dengan 24. 5 P5 sama juga nilainya dengan 120. Jelas tak? Jelas. Jelas Okey, dia kata contoh 2 kat sini. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi setiap yang berikut. So dia tanya 11. So kita tahu 11 tu adalah 11 darab 10 darab 9. Bahagi dengan 9. Kenapa cikgu berhenti sampai 9? Sebab 9 faktorial adalah 9 darab 8 darab 7 sama dengan yang bawah ni kan. So cikgu berhenti sampai 9 lah. Boleh dipotong. Dia dapatlah jawapan 110. Jelas tak? Jelas. Okay, sama juga dengan 6 faktorial sama dengan bahagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial. So awak ada 6 faktorial bahagi dengan awak ada 6 faktorial, kita tukar dia jadi 6 darab 5 darab 4 faktorial. So bahagi dengan 4 faktorial. 2 faktorial kita boleh tukar jadi darab dengan 2, darab dengan 1. So boleh potong, 2 dengan 3, 6 boleh potong. So jawapannya adalah 15. Faham tak? Faktorial tu. Perlu cikgu ulang semula?
perlu ke? Cikgu ulang mula. Cikgu, Ha? kenapa 4 tu terus pergi 2? 4 tu terus pergi 2. Tak, 4 factorial ni cikgu kekalkan. 2 ni yang cikgu tukar jadi 2/1. Dua factorial kan 2/1. Faham tak? Ni soalan dia ni. Soalan dia adalah 6 factorial. Soalan dia adalah 6 factorial bahagi 4 factorial darab 2 factorial. So 6 factorial ni cikgu ubah jadi 6 darab 5 darab 4 factorial. So bahagi 4 factorial ni cikgu kekalkan sebab cikgu nak potong dengan yang atas tu. Lepas tu cikgu darab dengan 2 factorial, cikgu ubah jadi 2 darab 1. So 4 factorial boleh potong. 2 dengan 6 boleh potong. So jawapan dia 15 lah. Jelas tak? Oh, okey, faham. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu teruskan dengan contoh 3. Dia kata cari bilangan cara menyusun semua huruf. Sama macam cikgu kata tadi. Bijak dia dah ada 5 huruf. So kita susun 1, 2, 3, 4, 5. Dekat tangan awak ada 5 huruf. So kotak pertama ada 5 huruf lagi. Awak dah letak 1 tinggal 4, dah letak 1 tinggal 3, dah letak 1 tinggal 2, dah letak 1 tinggal 1. So sama dengan 5 faktorial sama dengan 120. Jelas? Jelas. Okey, kita tengok pula sekiranya dia disusun dalam bulatan. Okey. So susun dalam bulatan sama, dia tak sama macam linear sebab kita ada apa tu? Kalau nak buat susunan macam ni, awak boleh buat susunan kan ada 2 cara macam nak susun tadi kan. Sama ada awak keluarkan semua dia punya susunan dia ataupun awak boleh guna formula lah. So untuk penggunaan formula dalam kalau dia disusun secara bulatan, kalau linear macam ni linear Kalau dia bulatan, formulanya adalah n tolak 1. So sekarang ni dia ada 3 huruf, jadi dia akan jadi 3 tolak 1 faktorial. So jawapan dia adalah 2 faktorial. Jawapan 2. Jelas tak? Kalau disusun dalam bulatan sahaja, katakan huruf dia ada 3, mesti kena tolak 1. Contoh 4, contoh dia kata tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. So ada dekat meja bulat kan, so dekat meja bulat ni dia ada 6 orang murid. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang murid. So formula dia bila duduk dalam meja bulatan terus saja 6 tolak 1 faktorial. So 5 faktorial sama dengan 120. Jelas? Ni kalau bulatan je cikgu. Ya, kalau bulatan saja awak akan tolak 1. Okay. Cikgu, nanti dia beritahu tu dalam bentuk bulatan. Kalau soalan dia akan beritahu bentuk bulatan ke tidak. So awak kena hafal lah formula dia. Kalau linear dia n prime. Ada berapa bilangan dia? Dia akan ni bilangan ada 5, so 5 prime lah. Kalau dia bulatan, dia akan jadi n tolak 1 prime. Kalau linear, n prime. Kalau bulatan, n tolak 1 prime. Boleh? Boleh cikgu. Okay, cikgu teruskan. Nombor 5. Dia kata cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk seutas rantai mainan. Okey, untuk manik sahaja ni kes untuk manik sahaja. So manik ni kalau awak pusing kanan ke pusing kiri dia tu tak akan sama lah. So untuk manik walaupun awak ada bulatan juga, tapi kes khas untuk manik sahaja, formula dia akan berubah n tolak 1 bahagi 2. Kenapa bahagi 2? Sebab dia consider pusing kanan ke, pusing arah jam ke, pusing lawan jam ke, tetap benda yang sama. So formula akan berubah jadi macam ni lah. Khas untuk manik
Ataupun kalung ataupun apa gelantangan ke rantai ke. Tasbih. Hah? Tasbih. Tasbih. Okay, so kalau kat sini contoh dia kata 12 manit tadi kan. So formula untuk manit adalah ini. Jadi 12 tolak 1 faktorial bagi 2. So dapatlah jawapan 19,958,400. Faham? Faham. Okey, contoh kat sini soalan dia kata tentukan bilangan cara menyusun 8 butir permata berlainan warna untuk membentuk seutas rantai. So dia ada membentuk rantai, betul tak? So formula dia adalah n tolak 1 faktorial bagi 2. Jadi jawapan kat sini akan dapat 8 tolak 1 faktorial bagi 2. Dapatlah jawapan berapa? Berbeza dengan soalan nombor 3, dia kata berapakah bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan untuk duduk di meja bulat? So dia adalah meja bulat, dia adalah bukan manik, bukan rantai, bukan gelantangan. So 7 tolak 1 faktorial, itulah jawapan dia. Jelas tak? Jelas. Jelas. Okay, cikgu teruskan lagi So untuk menentukan bilangan pilih atur, n objek yang berbeza diambil r objek pada satu masa. So macam kita baca tu macam pening kan. So kita awak ada n objek, maksudnya kata kalau awak ada 7 objek tapi kita nak hanya 5 sahaja. Itu maksud dia. So kalau kat sini dia kata kita ada perkataan bertuah. Kita ada perkataan bertuah. So dia kata kita nak pilih 4 huruf sahaja. So kita ada 2 cara. Kita boleh terus je daripada 7 kita pilih 4. Atau so kita boleh tekanlah kalkulator 7 pi 4. So terus dapat jawapan 840. Ataupun kita ada, dia kata daripada 7 pilih 4 kan. So kita ada 4 ruang. So dekat tangan kita sekarang ada 7 huruf. So pilihan kotak yang pertama kita ada 7 pilihan. Kita dah letak 1 tinggal 6 pilihan. Dah letak 1 tinggal 5 pilihan. 2, 4, 6, 7. Okay, dah letak 1 tinggal 4 pilihan. So kita boleh darabkan dia lah. 7 darab 6 darab 5 darab 4. Sama juga dapat jawapan 840. Jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Cikgu ajar laju ke yang ni? Tak Okay. So secara amnya kalau awak ada n objek, dia nak ambil certain objek pada satu masa, so dia adalah NPR lah. Formulanya adalah NPR. Okay, kita tengok yang ni. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai 6P4. Okay. Kita tahu formula NPR adalah sama dengan N prime bahagi N tolak R prime. So ini adalah formula dia. So dia bagi 6P4. 6P4 adalah sama dengan N kita 6 bahagi N6 tolak R kita adalah 4. So jawapannya adalah 6 prime bahagi 2 prime. So 6 tu kita boleh tukar jadi 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 prime. Bahagi dengan 2 prime. So kita boleh potong 2 prime ni.
kita boleh dapat, tekan je kalkulator kita dapat 360. Faham? Faham. Okay, so nombor 7 ni dia kata 8 orang. So N kita ada 8. Dia kata 8 orang ahli jurukuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden, naib presiden dan setiausaha. So ada 3 orang je boleh dipilih. Daripada 8 tu ada 3 orang sahaja yang boleh dipilih. So soalan minta cari bilangan cara pemilihan jawatan itu. Jadi jawapan dia adalah 8P3. So ini kita boleh, tanpa kita guna formula tu kita boleh tekan je dekat kalkulator. Nak guna formula boleh, tak nak guna pun boleh. 8P3. 8P3. Dapat jawapan 336. Atau kita boleh guna kaedah ruangan tu, kita ada 1, 2, 3 jawatan untuk presiden, naib presiden dengan setiausaha. So daripada 8 orang, kita ada 8 pilihan untuk jawatan presiden. Kita dah pilih 1, tinggal 7 orang. Dah pilih 1, tinggal 6. So sama juga 8 darab 7 darab 6 dapatlah 336 juga. Jelas? Jelas. Okey. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Dia kata kat sini ada formula lain, dia kata kat sini bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa disusun dalam bentuk bulatan. Okey, kalau dalam bentuk bulatan pula, dia kata kat sini kalau bertuah tadi disusun dalam bentuk bulatan. Tadi kita tahu kat sini kan, kalau linear N prime bulatan, kalau bulatan N tolak 1, kalau manik N tolak 1 bahagi 2. Okey, sekarang kita ada formula lain. Sekiranya huruf pula disusun dalam bentuk bulatan dan kita tak pilih semua. Kalau ini adalah pilihan semua, dia pilih semua. Tapi ini kalau certain objek, kita akan jadi N P R bahagi dengan R. So kita ada perkataan bertuah ada 7. Jadi P R kita adalah 4 bahagi dengan 4. Jelas tak? Bertuah ada 7 kan? So N dia ada 7, yang kita pilih hanya 4 saja bahagi dengan 4. Bahagi dengan R dia. Kalau susun dalam bentuk bulatan, kena bahagi dengan dia punya R. Jelas? Jelas. Okey, kita tengok contoh 8. Nadia membeli 12 butir manik. Okey, dia cakap pasal manik pula sekarang manik. Okey, pelbagai warna di pasar kraftangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seutas gelang. Nadia mendapati bahawa gelang itu hanya memerlukan 8 butir sahaja. So kalau kita ambil semua, yang ini kan formula asal dia tadi. Tapi kalau dia pilih sedikit saja, ini berkaitan dengan manik pula. So dia akan jadi NPR bahagi 2R. Mana datang 2 ni? Sebab 2 tu asal daripada sini. Kalau manik je dia kena bahagi 2. Sebab dia ambil kira untuk arah jam dengan lawan jam. So dia kena ada bahagi 2 kat sini lah. So sekarang awak ada 12 manik. Awak hanya boleh masuk 8 butir sahaja bahagi dengan 2 darab 8. Dapatlah jawapan 1, 2, 4, 7, 4, 0, 0. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Tak
Tak berapa faham kenapa jadi bahagi 2R. Bagi 2R, ini memang asal kan. Kalau duduk dalam bulatan ni memang kena bahagi R, betul tak? Mana datang 2 ni? Sebab 2 tu yang diambil kira arah pusingan, arah ikut jam ataupun lawan jam. Dia asal yang atas ni tadi. Kan dia kes manik saja dia kena bahagi 2. 2 ni datang dari arah jam atau lawan jam. So sebab arah jam dengan lawan jam tu sama je, tu yang kena bahagi 2. Ada satu jalan je dia maksudnya. Jelas tak? Jelas. Jelas Ada soalan nak tanya? Cikgu, ni yang macam dekat atas sikit, yang apa beza tanpa pengulangan dengan pengulangan? Kalau pengulangan, dia akan ulang balik. Contoh kat sini kan, bertuah, dia nak pilih dia nak bertuah. Bertuah, ini tanpa pengulangan tau. Daripada 8 mana ni, yang 8P3 ni tadi 8P3 ni kan. Oh tak, ini orang, tak boleh. Okay, bertuah ni lah tadi So bertuah, kalau tanpa pengulangan, kita ada tadi ada 1, 2, 3, 4. So kita ada 7 pilihan untuk kotak yang pertama. Kita dah letak 1, pilihan kita sekarang tinggal 6. Kita dah letak 1, pilihan kita sekarang tinggal 5. Dah letak 1, pilihan kita tinggal 4. Tetapi berbeza dengan pengulangan, kita ada 4 ruang. Bertuah ni kita ada 7. Awak dah letak 1 pun dia still ada 7 pilihan. Sebab apa? Sebab dia kata boleh ulang kan. Walaupun dah letak, katalah awak dah letak B kat sini. Kat dekat kotak kedua ni awak still boleh letak B lagi. So dia still ada 7 pilihan lagi. So kotak ketiga pun ada 7 pilihan lagi. Kotak keempat pun ada 7 pilihan lagi. Jelas tak? Jelas. Ini beza. Ini tanpa pengulangan. Ini dengan ulangan. Boleh? Boleh cikgu. Okey, cikgu teruskan. Boleh cikgu teruskan tak ni? Boleh. Okey, katakanlah nombor 2 ni kan, kita test lah sikit. Dalam satu perlombaan basikal, 9 orang peserta akan merebut tempat Johan, naib Johan dan ketiga. So apa pilihan tu kita jawapan dia? 9 3. Betul. C? 3. P. Dan? 3. Apa huruf apa sini? P. P3. Okey, betul. So tekan je kalkulator, dapat jawapan yang nombor 3. Sebuah stadium mempunyai 5 pintu. Cari bilangan cara 3 orang boleh memasuki stadium itu dengan menggunakan pintu yang berlainan. So jadi jawapan dia adalah 5P3. bagus. Nombor 4, dia kata cari bilangan cara nombor yang terdiri daripada 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan ulangan digit tidak dibenarkan. So macam mana nak jawab? 8P4. 2, 4, 6, 8. Betul, 8P4. Okey, jelas tak? Cikgu. Jelas. Apa nak tanya? Saya confuse nombor 4 tu. Nombor 4 tu confuse? Kan dia nak 4 digit saja. Yang nombor kita ada adalah 2, 4, 6, 8. Ada 8 nombor tapi kita ada pilih 4 saja. Sebab 4 digit je boleh dia bentuk. So daripada 8 nombor kita pilih 4 saja untuk disusun. 1, 2, 3, 4. Pilihan pertama ada 8. Dah letak 1 tinggal 7. Dah letak 1 tinggal 6. Dah letak 1 tinggal 5. Sama masuk dengan 8P4. Jelas tak? Oh, jelas-jelas cikgu. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Seorang pekerja di sebuah restoran perlu menyusun 10 biji pinggan di atas sebuah meja bulat, tetapi meja tersebut hanya boleh memuat
Kan 6 biji pinggan sahaja. Cari bilangan pilih atur bagi menyusun pinggan-pinggan tersebut. So macam mana soalan nombor 5 ni? Dia susun secara bulat Berapa? 10 P 6 10 P bahagi berapa? 6 bahagi 6. darab Itu 6. kan jawapan dia. Benar. Boleh senang kan soalan ni? Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Okay, kalau jelas cikgu teruskan lagi. Menentukan bilangan pilih atur bagi n objek yang melibatkan objek secaman. Apa maksud objek secaman? Maksud objek secaman ni adalah benda tu benda yang sama. Contoh APA. So A ni adalah benda yang sama. So bila ada benda yang sama, formula yang kita gunakan adalah secaman kita akan guna P sama dengan kita punya pilih atur kita adalah N bahagi dengan A, B, C. Dengan keadaan A, B, C ni awak benda yang sama. Contoh N kita sekarang ada A, P, A kan. So kita ada 3 huruf. So N kita adalah 3. A ada 2. So bahagi dengan 2. Dapatlah jawapan dia 3. Ini formula untuk kalau ada objek secaman. Okey, kita tengok pula nombor contoh 9. Hitung bilangan cara menyusun huruf-huruf daripada perkataan simbiosis. So simbiosis ni ada 2, 4, 6, 8, 9. So kita punya nilai kita adalah 9 faktorial bahagi dengan 3 faktorial bahagi 3 faktorial. Mana datang 3 faktorial? Sebab I ni ada 3. S ada 3. So kena bahagi apa yang sama tu kena bahagi. I sama, S sama. So ni nilai untuk I, ni nilai untuk S. So tekan kalkulator dapatlah 10,080. Jelas tak? Jelas. Okay, contohlah ni kan. Apa skistosomiasis. Apa benda entah tu pun tak tahu. Cikgu tak tahu apa benda tu. So macam mana cikgu nak cikgu punya 1D tu nak buat macam mana? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ada 14. Okey, 14 faktorial bahagi dengan 14 faktorial bahagi dengan 5 faktorial lagi 2 3 faktorial. faktorial 2 faktorial lagi 3 faktorial. 3 faktorial 3 faktorial. Ada lagi tak? Tak ada. Tak ada. So kita tekanlah kalkulator dapatlah jawapan. Okey, jelas tak? Jelas. Faham? Faham. Okey, cikgu teruskan. Cikgu teruskan lagi boleh Boleh. Okey, sekarang kita ada dengan syarat yang tertentu pula. Pilih atur dengan syarat tertentu. So, awak ada bulatan dengan segitiga sekarang. Dia kata yang pertama, jika setiap bulatan dan segitiga perlu disusun secara berselang-seli. So, bila berselang-seli, bulatan ada 4. Kes yang pertama kalau ada berselang-seli. Bulatan ada 4, so 4 faktorial. Segitiga ada 3, so darab dengan 3 faktorial. Dapatlah jawapan 144. Ni sebab bulatan ada 4. Ni segitiga. Nombor 2. Jika semua bulatan perlu disusun dalam kelompok yang sama. Okey. So bermakna kita tak tahu ni bulatan dengan segitiga ni dia campurkan. So dia ada 1, 2, 3, 4.
So 4 faktorial campuran antara bulatan dengan segitiga darab dengan bulatan saja kita tak tahu kat mana dia susun dalam tu. 1, 2, 3, 4. Darab lagi dengan 4. So dapatlah jawapan 576. Kalau nak lebih faham kan, cikgu buat macam ni. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Kita ada bulatan. Cikgu susun bulatan dulu sebab dia nak selang-seli kan. So bulatan kita ada 4. Dah letak satu bulatan tinggal 3. Dah letak satu bulatan tinggal 2. 4, 6, 7. Dah letak satu bulatan tinggal 1. Lepas tu kita susun untuk segitiga pula. Segitiga ada 3. Ada 3 pilihan kat sini. Dah letak 1 tinggal 2. Dah letak 1 tinggal 1. So jawapan dia tak akan dapat sama lah. 4 darab 3 darab 3 darab 2 darab 2 darab 1 darab 1. Dapatlah jawapan 144. Jelas tak? Kalau awak rasa macam tak faham, kita boleh susun macam ni lah. Okay, untuk kes nombor 2 pula. Kalau dia nak apa? Dalam kelompok yang sama kan? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sekarang cikgu letak bulatan dulu. So ni ada bulatan, ada bulatan, ada bulatan, ada bulatan. Sebab benda tu sama kan? Jadi tapi bulatan ni kita tak tahu mana satu. So dekat tangan kita sekarang ada 4 bulatan. Ada 4 pilihan untuk kotak yang pertama. Dah letak 1 tinggal 3. Dah letak 1 tinggal 2. Dah letak 1 tinggal 1. Kemudian baru kita letakkan kita punya segitiga. So segitiga kita ada 3 sahaja. So 3, dah letak 1 tinggal 2. Dah letak 1 tinggal 1. Cuma kita punya ni kemungkinan akan berpindah ke sini. Mungkin akan berpindah ke sini. Mungkin akan berpindah ke sini. So dia akan jadi tempat dia berpindah tu adalah 1, 2, 3, 4. So darab lagi dengan 4. Jadi 4 darab 3 darab 2 darab 1 darab 3 darab 2 darab 1 darab dengan 4 lagi. So dapat jawapan? Cikgu pergi buat tambah patutlah salah. 4 darab. Dapatlah 576. Maksud dia macam ni tau. Kalau awak tak nampak apa yang cikgu buat ni kan. Maksudnya yang bulatan cikgu kata dia berpindah kat sini, kemungkinan dia jadi macam ni lah. 2, 4, 6, 7. So tadi 3 kat sini, 2, 1, bulatan tu pindah kat sini pula. Ataupun 3 kat sini, 2 kat sini, so bulatan pindah kat sini pula. Ataupun 3, 2, 1, bulatan pindah kat sini. Tu dia ada 4 cara. 1, 2, 3, 4. Jelas tak yang cikgu buat yang ni? Jelas you. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, cikgu pergi yang ketiga. Dia kata jika bulatan dan segitiga perlu disusun dalam kelompok masing-masing. So kalau dalam kelompok masing-masing, senang je lah. Sama je dengan 4 prime darab dengan 3 prime. Sebab dia kelompok masing-masing kan. So bulatan ada 4. Segitiga ada 3. So 4 faktorial, 3 faktorial lah. Dapatlah jawapan 144. Tapi kena darab 2. Sebab apa kena darab 2? Sebab kemungkinan kita susun bulatan dulu atau kita susun segitiga dulu. So tu yang dapat 288. Jelas tak? Jelas. Boleh tak ni? Cikgu, Ada soalan boleh. tanya. Okay. Cikgu ulang balik yang nombor 2 tu yang 4 darab 4 tu. Okey, kejap ya. Cikgu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Okay, so sekarang dia kata dia nak bulatan tu kena duduk tempat yang sama. So cikgu buatlah bulatan ni, cikgu buat dulu bulatan. Okay, so sekarang ni kita ada macam ada 4 bulatan. So kita tak tahu kita letak yang mana satu dulu kan. So dalam tangan awak ada 4 bulatan dekat tangan awak sekarang. So ada 4 pilihan untuk kotak yang pertama. Dah letak satu bulatan, awak tinggal 3. Dah letak satu, tinggal 2. Dah letak satu, tinggal 1. Yang ni faham? Faham cikgu, yang 4 faktorial tu. Faktorial. Oh bukan yang ni. Bukan jalan ni awak nak cikgu terang balik. Yang lagi satu tu. 4 faktorial dah ada 4 faktorial. Oh yang ni? Yang ni ke? Oh. Mm-mm. Yang ni jalan sebelah ni faham? Faham cikgu? Okey, yang faktorial ni kan kita ada 1, 2, 3, 4. Okey? Sebab dia anggap yang bulatan ni adalah satu tempat. So dia akan ada apa? So segitiga tu bulatan tu dianggap satu tempat. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4. So 4 faktorial lah. Kemudian dia ambil kira 4 faktorial lain ni, dia ambil kira tentang pilihan dalam bulatan ni. Bulatan ni ada 4. So tu yang dia dapat dengan 4 faktorial. Oh, okey. Faham cikgu. Cikgu. Sama. Yang lain ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, cikgu nak teruskan kepada contoh 10 hingga contoh 12. Okey, contoh 10 dia kata cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 8, 9. Mestilah nombor ganjil dalam keadaan tiada digit yang berulang. Okey. Cikgu buat ikut yang ni dulu Contoh 10. Kita ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Nombor kita pilihan kita ada berapa? 2, 4, 6, 7. So syarat dia pertama adalah nombor ganjil. Kita katakan suatu nombor itu adalah nombor ganjil bila nombor nilai belakang sekali adalah ganjil. Betul tak? Katalah kita ada 10, 8, 9, 6, 1. So kita kata dia nombor ganjil. Sebab apa ada 1 kat belakang? So bila dia kata kat sini, digit yang dibentuk mestilah nombor ganjil. Bermakna nilai yang belakang sekali ni adalah nilai yang ganjil. So ganjil ada berapa pilihan? 1, 2, 3, 4. So ada 4 yang ganjil kat sini. Okey, sekarang 4 pilihan ni pilihan tau. Kita dah letak 1 kat sini bermakna kita masih ada lagi 6 pilihan. Kenapa 6 pilihan? Sebab daripada nombor 1, 3, 5 dengan 9 kita cuma letak 1 saja. Bukan kita letak semua sekali. So dah letak 1 tinggallah daripada 7 yang nombor yang kita ada, tinggal 6 sekarang. So kotak pertama kita ada 6 pilihan, dah letak 1 tinggal 5, dah letak 1 tinggal 4. So kita darabkan semua, kita akan dapat jawapan 480. Jelas tak? Kenapa 6 cikgu? Kenapa 6? Sebab tadi cikgu kata kat sini kan ada 4 pilihan untuk nombor ganjil, betul tak? So nombor ganjil kat sini 4 ni adalah 1 atau 3 atau 5 atau 9. So yang cikgu letak ini pilihan tau, bukan nombor tu ada 4 kat sini. Tak. Ada pilihan, ada 4 pilihan. Katakanlah cikgu letak nombor 1 sahaja. So nilai yang nombor yang tinggal sekarang ada 6 lah. Sebab asal ada 7, cikgu cuma letak 1 je kat sini. Ada 6 lah pilihan kemudian. Oh. Cikgu ulang balik So, ada 1, 3, 5 dengan 9. Ini ada pilihan dekat kotak sini. Tapi cikgu tak pilih semua. Cikgu pilih 1 je yang letak kat situ. Sekarang awak kena fikir macam mana nak membentuk satu digit. Satu digit pula. Satu nombor. Satu nombor kat sini. So, daripada 4 pilihan kita cuma letak 1 sahaja.
So sekarang ada 6 lah lagi nombor yang kita boleh letak dekat kotak kat sini. Jelas tak? Jelas. Okey, kalau kita guna P pula, kita ada 1, 2, 3, 4. Awak ada kat sini kan, ada 4 pilihan. Tapi kita cuma pilih satu saja. Manakala yang ni, kita ada berapa pilihan? Ada 6. 6. So dia akan jadi daripada 6 P3 sebab ada 3 tempat kan? Daripada 6 pilihan kita ada 3 saja yang boleh diletakkan. Darab dengan daripada 4 pilihan kita, darab dengan pilih satu saja. Sama juga jawapan dia akan jadi 480 lah. Jelas tak contoh 10? Jelas. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan. Nombor 11. Dia kata cari bilangan cara 5 orang pekerja. So, kita ada 5 yang boleh disusun di bawah meja bulat. Tadi kita tahu kalau dia bulat je, formula kita guna N tolak 1, betul tak? Okay, so disebabkan dia kata A dengan B duduk sebelah. So, jadi dia dianggap satulah ruang. Sebab sekarang daripada ada 5 tempat, yang ni dia duduk sama-sama. Jadi sekarang ruangan kita ada 1, 2, 3, 4 sahaja. So kita kena guna formula ni lah. Jadi 4 tolak 1 faktorial. So dia jadi 3 faktorial sama dengan 6. Dan kita kena darab lagi dengan 2 sebab kita tak tahu kita duduk A sini ke B sini ke, atau A kat sini, B kat sini. So nilai 6 tadi kita darab dengan 2 lagi. So dapatlah jawapan 12 susunan. Jelas tak? Cikgu macam mana dapat 2 tadi cikgu? 2 tu sebab ni A, B. Kita tak tahu A kat sini ke B kat sini. So ada 2 pilihan lah kita nak letak. Sama ada letak kat sini atau letak kat sini. Saya tak nampak kat sini tu kat mana cikgu. Ni nampak tak? Nampak tak? Ni A, B ataupun dia boleh jadi B, A. So dia ada 2 cara lah kita boleh letak. Oh, faham. Jelas cikgu. Jelas Yang lain macam mana faham? Cikgu, Ada orang tanya. Apa tu? kenapa 4 ni? Kenapa 4? Kan dia kata mesti duduk sebelah kan. Awak tengok kat sini. So sekarang tempat 2 ni awak tak boleh usik tau. So dia dah jadi satu tempat sekarang. Sebab kalau nak letak pun dia cuma letak boleh A atau B sahaja. So dia akan jadi 4. 1, 2, 3, 4. 4 tempat sahaja. 4 ruang sahaja yang boleh diletak dalam meja bulat tu. Tu yang N kita sekarang adalah 4. Bukan 5 lagi. Jelas? Jelas. Cikgu. Ada soalan lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada cikgu teruskan nombor 12. Contoh 12 ni dia kata cari bilangan cara susunan berbeza yang mungkin bagi semua huruf dalam perkataan suasana. So suasana. Okey, dia kata jika huruf vokal sentiasa bersama. Okey, huruf vokal sentiasa bersama. So kita kena ada berapa tempat dulu? Bila huruf vokal sentiasa bersama, bermakna vokal ni sekarang ada 4.
Jadi, cikgu letak sama-sama dulu. So, ini kita anggap satu tempat sahaja. Jadi, yang tinggal ada S dengan N. So, ada berapa tempat? 1, 2, 3. Ada 3 pula. 1, 2, 3, 4. Ada 4 tempat lah sekarang. So, daripada 4 tempat, kita tak ambil kira lagi dalam tu. Bahagi dengan 2. Kenapa kena bahagi 2? Sebab tadi kita tahu kalau secaman formula dia adalah N bahagi A, B, C. Kan? Yang bawah ni mesti yang sama. So daripada 4 tempat, S ada yang sama, ada 2. So kita kena bahagi dengan 2 lah. Ni untuk tempat dia. Ada 4 tempat. 1, 2, 3, 4. Yang ni jelas? Kenapa kena bahagi 2? Sebab S ada 2. Faham tak? Okey, lepas tu darab, kita kena ambil kira yang kita bulatkan jadi 1 ni tadi. So dia ada 4 kan? 4 prime bahagi dengan 3 prime. Kenapa 3? Sebab A ada 3. A ni ada 3, tu yang kita kena bahagi dengan 3 prime. Dapatlah jawapan 48. Cikgu nak tanya. 4 faktorial bahagi 3 faktorial tu sebab 4 huruf dalam kelompok kan cikgu? Ya, betul. Yang pertama ni tempat, yang ni adalah kelompok yang disatukan tadi. Kalau ada 5 huruf, 5 faktorial lah. Macam mana? Kalau dalam kelompok tu ada 5 huruf, 5 kelompok lah. 5 faktorial lah. Okay. Awak kata tentang kelompok ni kan, betul tak? Cikgu. So kalau kelompok ni ada 5, so dekat sel ni akan jadi 5 faktorial lah. Faham cikgu. Yang ni adalah kelompok dia. Katakanlah kat sini cikgu kata suasanen. Contohlah suasanen cikgu ubah jadi suasanen. So masih lagi dia kena duduk tempat yang sama. So cikgu rapatkan dia. Ada S, N. So macam mana cikgu nak buat? Macam mana jalan dia? Kita ada berapa tempat sekarang? 5. Ada berapa? 5. So 5 faktorial bahagi dengan 2. 2 faktorial. Lepas tu 2 2 faktorial lagi. Sebab ada S dengan N, betul tak? So darab lagi dengan kelompok dia pula. 4 faktorial bahagi 3 faktorial. So dapat jawapan. Jelas? Jelas. Okay, so masa pun dah habis. Cikgu pun dah habiskan pilih atur. So nanti minggu depan awak boleh try lah soalan buku dekat buku kerja awak. Sekejap cikgu tengok buku surat berapa. Muka surat Sekejap. 99 sehingga 103. Muka surat alah, pen tiba-tiba tak jalan pula dia. Muka surat 99 sampai 103 pen cikgu tiba-tiba tak jalan pula. Okey, sebelum cikgu habiskan kelas ni tengah rehat sekarang ni, ada masalah nak tanya, ada benda yang awak perlu cikgu ada yang tak faham, perlu diulang semula? Cikgu. Cikgu saya Awak apa? cikgu saya nak tanya boleh? Tanyalah. Bila kita nak darab tempat tu contoh macam soalan last tadi, yang suasana tu,
Kita tak payah darab cikgu darab 2 ke. Soalan last tadi, okey. Macam mana? Suasana tadi. Kan ada yang kita darab Oh, bila tempat dia nak darab tu. dengan 2 ni? Macam ni. Kita maksud awak apa? Ulang balik. Ulang. Maksudnya yang sekelompok tu boleh tukar ke sebelah kanan ke macam lebih Oh macam tu. tak, sebab soalan ini adalah untuk secaman. Secaman tu sama. Berbeza dengan soalan ni adalah situasi A dengan B huruf tak sama. Jelas tak? Situasi awak cakap ni adalah situasi yang berbeza. Ini darab 2 sebab dia ada sama ada A atau B. So dia ada 2 ni, ada 2 huruf yang kita tak tahu kita nak letak mana satu. So ada 2 lah. Sama ada kita letak A dulu ataupun kita letak B dulu. Sama ada letak A dulu atau letak B dulu. So ada 2 cara. Berbeza dengan soalan ini, dia adalah tentang soalan yang secaman. Bila soalan secaman je awak kena guna formula ini. Jelas tak? Iftina Maksudnya dulu. kalau Kalau? kalau dia yang tak sama, tak bukan secaman tu, baru kita darab kalau dia ada berapa tempat tu cikgu. Betul. Oh, okey. Faham cikgu. Okay. Tadi ada dengar suara lelaki dia nak tanya. Siapa nak tanya tu? Saya juga. Yang contoh 12 tu, okay, dia contoh kira 12. SSN dulu kan. Dia 3 huruf. Macam mana boleh jadi 4? Macam mana 4? Sebab bila dia kata benda tu kena duduk satu kelompok, bermakna kita anggap dia satu tempat je. Sebab tu cikgu tulis kat sini ni tempat dulu. Tempat kita ada berapa? 1, 2, 3, 4. Bila dia dah kata dia nak kena duduk huruf vokal sentiasa bersama, kita anggap semua huruf vokal tu satu tempat sahaja. Yang SSN tu cikgu. SSN tu ada 4. 1, 2, 3, 4. Termasuk dengan yang satu kelompok tu. Itu yang kita cerita pasal tempat dulu. Okay, dah habis tempat baru kita cerita pasal yang dalam ni pula. Oh, dia SSN 3, lepas tu UAAA tu 1. Betul. Sama lah macam ni. Sekarang cikgu tambah ada N kat belakang dia. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tu jadi 5 faktorial. Kenapa bahagi dengan 2 faktorial, bahagi dengan 2 faktorial? Sebab ada S yang sama dan N yang sama. Lepas tu kita darab yang kelompok dia pula. Yang dalam kelompok yang sama tu tadi ada 2, 4. Ada 4. So yang sama tu A ada 3. So 3 faktorial lah. Jelas tak? Jelas. Okey, ada lagi soalan nak tanya? So kita dah habis untuk untuk pilih atur ni. Pilih atur ni dah habis. Nanti minggu depan cikgu akan sambung dengan gabungan. Gabungan ni sikit sangat. Lepas tu habis. Habis buat 4. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu tutup kelas kita.